Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur dengan masuknya subuh sebentar tadi, maka berakhirlah apa yang disebut dengan malam 27 Ramadan. Subuh pagi tadi ini menamatkan perjalanan panjang yang kita tempuh bermula daripada maghrib semalam. Besarnya malam tadi kerana ia ialah malam yang ke-27, yang mana malam 27 ini, kalau kita lihat, ada riwayat-riwayat yang menyebut antaranya seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya bila dia nak cari Lailatul Qadar. Nabi kata cari 10 yang akhir. Dia kata dia tak mampu untuk nak melakukan pada setiap malam tersebut. Nabi kata carilah pada malam yang ke-27. Datang riwayat daripada sahabat Ubay bin Ka'ab, aku bersumpah tidak berlaku Lailatul Qadar itu melainkan pada malam yang ke-27. Datang juga riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan berlakunya Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27. Riwayat-riwayat ini menguatkan dan memberikan suatu galakan kepada kita untuk bersungguh-sungguh pada malam yang ke-27. Dia bermula daripada maghrib sehinggalah kepada subuh sebentar tadi. Ada kemungkinan malam tadi ialah malam Al-Qadar berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang kita sebut tadi. Ada juga kebarangkalian dia berlaku pada malam-malam yang lain, bukan pada malam semalam. Walau bagaimanapun, mereka yang telah menghidupkan malam 27, mudah-mudahan besar kemungkinan mereka telah mendapat malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan, kita doakan supaya semalam, dan kalau tidak pun semalam, ada lagi 1-2 malam ni, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki untuk kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Sa'id ibnul Musayyib, sebelum kita baca hadis kita ni, saya nak sebut sikit tentang malam 27 dengan malam Al-Qadar yang telah kita lepas pada waktu semalam. Walaupun kita dah subuh, dah lepas lah hari ni, hari yang ke-27, dia malam semalam, sebahagian kita mungkin rasa rugilah. Macam itulah Ramadan. Ramadan akan berakhir 2 hari sahaja lagi, 28, 29. InsyaAllah kita puasa 29 hari dalam bulan ini. Dan apabila berakhirnya Ramadan, apabila kita dengar hadis-hadis tentang kelebihan Ramadan,
tentang ganjaran besar di dalam bulan Ramadan. Apabila kita berada pada bulan Syawal, kita akan rasa rugilah. Macamlah kita dengar hadis-hadis berhubung dengan Lailatul Qadar pada hari yang berikutnya. Kita dengar tentang riwayat-riwayat yang menyebut tentang 27 Ramadan. Pada pagi 27, setelah berlalunya malam tersebut, kita rasa rugi. Bila habis Ramadan, orang sebut tentang hadis-hadis kelebihan Ramadan, kita rugilah, rasa rugi, ralat, sebab dia dah habis. Tapi kita ada baki 3 hari lagi, lebih kurang 2 malam. Malam ni malam ke-28, esok malam 29, 2 malam saja lagi. Kita ada 2 malam. Malam ni malam 28, esok lusa malam 29, habis. Kerana hari yang ke-29 tu, malam itu ialah malam 1 Syawal. Baki untuk kita menghidupkan malam-malam yang terbaik sepanjang tahun. Malam-malam yang paling afdal, yang paling besar kedudukannya ialah malam-malam Ramadan. Kalau hari-hari dia 10 yang awal di dalam bulan Zulhijjah. Kalau siang 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kalau nak nisbah kepada siang yang terbaik, belah siang 1 hingga 10 Zulhijjah sepanjang tahun. Tapi kalau nisbah malam, kalau nak dikatakan malam-malam yang terbaik sepanjang tahun ialah malam-malam akhir Ramadan, yang mana kita hanya berbaki 2 malam sahaja lagi. Tuan-tuan nak bangkit tahajud, tuan-tuan nak bangkit mencari Lailatul Qadar dan sebagainya, ada 2 malam. Nanti tuan-tuan, biasalah bila kita habis Ramadan ni, kita akan merindui suasana malam-malam akhir Ramadan. Mudah-mudahan 2 malam yang berbaki ni kita guna sebaiknya. Daripada Sa'id ibnul Musayyib, man syahidal maghrib wal isya fi jama'ah. Sa'id ibnul Musayyib sebut, kalau dia katalah semalam malam Lailatul Qadar, paling kurang, level yang paling rendah, kita ambil yang paling lekeh lah. Yang lebih pada tu, ni yang paling bawah. Tapi kalau lebih pada tu, lagi hebat lah, lagi bagus lah. Kata Sa'id ibnul Musayyib, Sa'id ibnul Musayyib daripada kalangan tabi'in, menantu Abu Hurairah. Dia bukan sahabat, dia berkahwin dengan anak Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat lah. Sa'id ibnul Musayyib ni tokoh besar, ilmuwan daripada kalangan salaf, yang mana kata dia, sesiapa yang menunaikan salat maghrib, sebab itu semalam orang berebut nak jamu orang buka puasa. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, bila kita buka peluang nak isi iftar, nak taja buka puasa dengan taja sahur, antara malam yang akan dipilih dan diambil awal gilirannya ialah malam-malam akhir, dan terutama sekali malam 27. Jadi semalam ni kalau tuan-tuan ambil peluang, tuan-tuan sedekah buka puasa. Semalam ni malam yang terbaik lah untuk kita bersedekah. Lepas itu semalam ni tuan-tuan akan tengok ramai orang tumpang kenduri, buka puasa ke sok ke. Malam ni dak lah malam 28 kan, tapi semalam ni kira sakan lah. Jadi ada yang tumpang juga RM50, RM10 nak dapat kelebihan Lailatul Qadar dengan sedekah. Pasal itu tadi sahur di Masjid Alwi pun menu tak sangga-sangga. Ada orang bagi roti jala, ada orang bagi kebab, ada orang bagi nasi, ada orang bagi kambing golek, sampai tergolek habis orang. Kambing golek saja sampai 3 ekor. Malam lain tak ada seekor, 2 ya. Pagi tadi sampai 3 ekor pasal malam 27 kan. Sesiapa yang menyaksikan maghrib, semayang maghrib, dia pergi semayang berjamaah. Siapa-siapa yang semayang berjamaah maghrib,
wal isya fi jamaah. Siapa-siapa yang semayang maghrib dan isya berjamaah, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagian yang besar daripada malam al-qadar. Maknanya minimum alal aqal, paling kurang untuk dia mendapat keutamaan Lailatul Qadar, dia dapat ganjaran besar Lailatul Qadar, dia dapat pahala yang maha agung Lailatul Qadar yang lebih daripada 83 tahun tu, cukup dengan dia salat maghrib berjamaah dan dia salat isya berjamaah. Ini paling kurang. Jadi maksudnya kalau semalam tuan-tuan sembahyang maghrib di masjid, lepas tu tuan-tuan sembahyang isya, tuan-tuan dah dapat bahagian Lailatul Qadar. Apatah lagi kalau maghrib, lepas tu diikuti dengan isya, disusuli dengan tarawih, kemudian ditutup dengan tahajud. Masya Allah, berganda-ganda. Maghrib sahaja lebih baik daripada 83 tahun, isya lebih baik daripada 83 tahun. Artinya beratus-ratus tahun yang mungkin mustahil untuk umur kita mencapai. Tuan-tuan, tak mungkin, saya mustahil kita boleh hidup lebih daripada 90-100 tahun. Pasal itu kita, Allah Subhanahu wa taala, sebahagian ulama kata Lailatul Qadar khas untuk umat ini. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan tanazzalul malaikah. Apa makna tanazzalu? Turunnya malaikat Jibril dan rahmat itu tanazzul. Artinya dia bukan turun sejam, dia bukan turun 2 jam, dia turun macam mana? Dia turun berterusan. Maknanya tanazzalu tu dia turunnya rahmat malaikat apa semua tu bermula daripada maghrib sehingga dia turun tu sampai subuh. Subuh ni sekejap lagi dia naik. Itu yang langit pagi tu kata Nabi matahari terbit tetapi tidak panas. Matahari ada, matahari keluar, nampak matahari tu, ada matahari tu. Nabi kata ada matahari tetapi tidak panas, kan? Jadi dia turun daripada pukul 7.30 tu, 7.29 tu, turunnya malaikat, turunnya rahmat berlangsung sepanjang malam. Pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3. Waktu tuan-tuan bangkit tahajud tu, pukul 4, pukul 5, pukul 6, azan subuh, habis. Dia naik. Dia naik balik ke langit. Maghrib dia turun, subuh dia naik, habis. Siang tak ada lah. Itu yang pasal itu malam-malam Ramadan ni orang ambil kesempatan. Baik, hadirin mukminin. Kemudian kita sambung balik. Kalau dia tak boleh, kalau dia bukanlah tak boleh, kalau dia tak maghrib dan isya, ada satu lagi juga kaedah ataupun yang lebih baik, yang lebih tinggi, iaitu dia salat tarawih dengan imam dan dia berwitir bersama imam, pun dia kira mendapat sepanjang malam. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, sesiapa yang salat bersama dengan imam kemudian dia hatta yang sarifa, sehinggalah dia berselesai semayang tu dengan tu imam, artinya dia semayang mai tarawih, lepas tu dia selesai dengan tu imam, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi maksudnya orang yang semayang tarawih tadi ni, lepas tu dia semayang witir dengan imam, dia balik selesai dengan imam, walaupun dia tidur ataupun dia tak bangkit tahajud, dia dah dapat sepanjang malam pada malam al-qadar. Nampak? Apatah lagi kalau dia bangkit, kan? Dia bangkit. Baik. Hadirin mukminin, dan yang terakhir apa dia?
Tadi kita kata satu maghrib, isya, jamaah, berjemaah. Yang kedua, dia mari semayang malam, dia mari semayang tarawih, dia duduk sampai witir, dia selesai bersama imam. Yang ketiga, subuh berjamaah. Kira tuan-tuan tadi ni katakanlah, let's say tuan-tuan tak semayang tahajud, tuan-tuan tak semayang tarawih, ada kekangan ke, ada masalah ke apa, tuan-tuan semayang isyak, lepas tu tuan-tuan mari subuh ya. Ada uzur, ada sakit, ada orang yang ada masalah, ada anak ke apa, dia tak boleh nak main masjid. Tapi dia yang tahajud, yang qiyam tu dia tak boleh main, tapi dia main subuh. Subuh dia main. Ni macam tuan-tuan main subuh ni, apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Sesiapa yang semayang isyak berjamaah, pahalanya seperti mana dia bangkit bertahajud separuh malam. Wa man salla as-subh, dan jika dia bangkit salat subuh fi jama'atin, kemudian dia mari semayang subuh, itu penting subuh ni, kemudian dia mari semayang subuh secara berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, seperti mana dia semayang sepanjang malam. Isyak separuh dah, lepas tu dia mai pula subuh separuh lagi, seumpama dia semayang sepanjang malam. Dapatlah malam al-qadar. Baik, hadirin mukminin. Jadi ini satu ingatanlah bagi kita, walaupun banyak riwayat yang menyebut pada malam 27, tapi kita tak nafikan dia boleh berubah-ubah pada setiap tahun. Adakah Lailatul Qadar ini fix tetap 27? Tak. Dia boleh berlaku pada malam-malam yang lain. Jadi kita masih lagi ada 2 malam. Jangan berputus asa, jangan kecewa, jangan merasa segala-galanya telah berakhir. Ambil tuan-tuan, sebab selagi mana ada malam-malam akhir Ramadan, ada peluang untuk kita dapat Lailatul Qadar. Hadirin mukminin, kita sambung hadis yang berikutnya. Kita ambil sikit ya, tuan-tuan pun dah guna tenaga yang banyak, jadi kita semua dalam keadaan bateri low. Kan, low bateri. Jadi kita nak balik charge lah. Kan? Yang mana bateri dah kong, dipersilakan untuk charge siap-siap. Tapi yang mana ada baki-baki lagi, lampu duk merah, dia bagi remind bateri low tu, dengar pilah sikit-sikit kan. Yang mana ada bateri saya dah habis, dah kong lah, tak apa, boleh tidur pelan-pelan. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang keempat, surat 275. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, setiap daripada umat aku, kullu ummati, semua umat dia, kita lah tu. Nabi kata semua orang daripada umat aku, kita ni umat Nabi lah, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam syurga. Ini satu berita gembira, tabsyir, satu berita gembira. Nabi kata siapa sahaja daripada umat aku, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam syurga. Tak ada umat Nabi yang tak masuk. Based on hadis ni, semua masuk. Tak ada yang terkecuali, tak ada yang tertinggal, semua masuk. Tapi dia ada tapi ya,
illa man aba. Sambungan dia tu yang menakutkan sikit. Nabi kata yang tak masuk dalam syurga ni yang tak mau. Aba, yang enggan. Kan macam dalam Al-Quran yang tuan-tuan baca tu kan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Apabila kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, kesemua malaikat sujud kecuali iblis. Aba, dia tak mau sujud kerana dia sombong. Perkataan aba. Nabi kata semua umat aku masuk kecuali yang tak mau masuk, kecuali yang enggan, yang engkar. Siapa? Tengok, sahabat tanya, qalu, sahabat takut. Kalau sahabat pun takut, tentu lebih lagi kita. Waman ya'ba, siapa mereka yang enggan itu? Siapa yang tak mau masuk itu? Sebab Nabi kata semua masuk kecuali puak ni tak masuk. Puak ni pasal apa? Pasal mereka enggan, mereka tak mau masuk. Siapa dia? Nabi kata yang enggan tu, yang tak masuk, yang terhalang tu, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati perintahku, dia termasuk di kalangan mereka yang masuk syurga. Wa man asani, tetapi siapa yang menderhakai, menyelisihi sunnahku. Artinya yang enggan itu dalam konteks mengikuti sunnah. Siapa yang menyelisihi sunnahku, yang bertentangan amalannya dengan amalanku, yang mereka itu melakukan sesuatu yang bersalahan dengan tata cara dan juga ajakan dan ajaran aku, mereka ini tak masuk syurga. Berat no. Tadi duk makan sup, makan sahur lah, Mufti dah cerita satu cerita. Cerita ni menarik lah. Masjid ni azan 2 kali ke sekali? 2. Bagus. Ada satu hamba Allah daripada Qadah mai i'tikaf di Masjid Alwi. Ramai orang luar sebenarnya, daripada Sabah, daripada Singapura, daripada Johor, daripada Hatta. Mai, dia kata saya ni daripada Singapura, saya ni daripada Johor, saya daripada Pahang, daripada Terengganu. Ramai mai tidur. Kawan ni daripada Qadah, dia mai tahan Mufti. Dia terdatuk nak tanya sikit. Tuan-tuan betul lah boleh duduk di sini kan. Dengar soalan dia. Awak depa bang tak masuk waktu lagi. Cerita baru pagi tadi duduk hangat lagi. Sambil duduk makan kambing tu, duduk kata pagi malam ada orang tahan. Dia tu tanya, awak depa azan tak masuk waktu. Lepas tu dia tuk tanya balik lah, mai mana? Orang mana? Dia saya mai pada Kedah. Tu dah tak apalah, mengaji. Azan tak masuk waktu kan? Pelik tak? Inilah tuan-tuan, bahayanya apabila kita menghidupkan satu bid'ah, dia akan mati satu sunnah. Azan 2 kali ni ada tak? Abdullah bin Umi Maktum dengan Bilal. Basic knowledge, bukan highest level. Azan 2 kali ni peringkat tadika punya mengaji, ibtidai.
bukan sanawi, ibtidai. Kita baca dalam hadis, Bilal akan azan, lepas tu diikuti dengan azan Bilal dulu azan, lepas tu diikuti dengan azan Abdullah bin Umi Maktum. Sehingga para ulama berbincang, as-salatu khairum minan naum. Nak sebut masa azan Bilal ke atau nak sebut masa azan yang kedua Abdullah bin khilaf. As-salatu khairum minan naum tu nak duduk di mana? Sekarang orang, kita dah sebut pasal kejut sahur. Kejut sahur tidak wujud di zaman Nabi. Bergendang ni pagi-pagi tak ada. Dia berkata tujuan kita nak bergendang, kita nak apa ni, apa dia panggil, tashir, nak nak mengejutkan orang sahur ni pasal orang bangkit. Kita ada azan awal tu, itu tujuannya. Dan azan awal ni dia tak ganggu orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengar, orang bangkit lah. Itu tujuannya. Saya risau bukan apa. Tu baru dia tanya pasal apa azan tak masuk waktu. Kalau dia pi tengok kalau orang pi rakam kalut kita. Pasal apa? Pasal masa duk azan tu ada lagi yang duk tiba ni, kambing golek ni. Mau viral video tu habis satu dunia camuk. Tengok di satu negeri orang dah bang dah, depa duk makannya bagus lagi. Kan pasal orang bukan tahu azan kedua, azan tu bahaya tu, kita tak tabayun tu. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, syuruk tu dia punya bagus duk makan ni. Pasal dia nak ambil lewatkan sahur. Sedangkan sunnah mengazan, yang azan 2 kali ni sunnah, sabit dalam hadis, dilakukan pada zaman Nabi. Banyak hadis-hadis menyebut tentang azan 2 kali. Satu azan sebelum masuk waktu, satu lagi azan bila masuk waktu. Nabi kata makan dan minumlah apabila Bilal azan, tapi berhentilah apabila azan Abdullah bin Umi Maktum, kerana dia tidak akan azan melainkan bila masuk waktu. Tapi apabila masyarakat dijauhkan dengan sunnah, tak diajar dengan sunnah, tak didedahkan dengan sunnah, mereka tak kenal sunnah. Yang ada di corong-corong, tuan-tuan bisa dengar at-tarhim, at-tarhim kan, yang duk baca sebelum azan tu, itu tidak ada dalam hadis. Sejam 2 jam baca di corong-corong radio sebelum azan subuh tu, bacaan-bacaan tu. Maka sebab itu hadirin mukminin, apabila dihidupkan satu bid'ah, akan mati sunnah yang sama. Kan? Dibuat benda-benda yang Nabi tak buat, benda yang Nabi buat, benda yang Nabi tak buat dihidupkan, diajar, benda yang Nabi buat ditinggalkan dan dimatikan. Ini yang berlaku. Yang benarnya azan pertama, lepas tu azan yang kedua, tujuannya nak bangunkan orang, nak kejutkan orang, itu yang dibuat oleh Nabi. Tapi bila mereka ganti apa, mereka ajak tunjuk apa yang Nabi tak buat, yang Nabi buat itu tak diketahui. Itu akhir zaman. Nabi kata yang bid'ah itu dianggap sunnah. Kan? Nabi kata yang amanah dianggap khianat, yang dusta dianggap benar, yang sunnah dianggap bid'ah. Maka sebab itu hadirin mukminin, penting, kan? Mudah-mudahan jadi anak-anak kita yang balik daripada luar ambil kesempatan peluang ni, berkongsi maklumat, cerita dekat mereka. Kadang-kadang mereka duduk di luar macam-macam mereka dengar, tapi kadang-kadang yang di luar tu lebih mendapat maklumat, kan? Lah macam-macam lah teknologi tu ada, kan? Smartphone, media sosial. Tuan-tuan yang mari masjid ni bila balik anak-anak sembang, tanya, mungkin kadang-kadang mereka tanya tentang amalan di Perlis, cerita, kan? Habis sangat koman sepana, habis koman sepana sekalipun pi Mekah takkan tak dengar. Mekah azan berapa kali? Azan 2 kali ya.
Mekah azan 2 kali ya. Pasal tu kita ni kena bila dia duduk dalam kampung dia duduk terperap dalam kampung dia, beranak-beranak dalam kampung dia, tak pernah keluar pada kampung dia jadi jumut. Lepas tu dia duk rasa kampung dia tu ialah pelik depa ni. Pasal dia duduk dalam kampung tu, tiba-tiba dia keluar pergi Mekah sikit, pelik depa ni. Bukan depa ni yang pelik, hang tu yang jakun. Kan? Macam kita lah duduk dalam kampung kita, pai ayak jenis pusing kepala baru keluar ayak. Bila pi berjalan jauh sikit, ada pai ayak yang suar tangan keluar ayak, tak jakun. Pelik pai ayak ni, kan? Oi. Pasal tu luaskan pembacaan. Jangan terkongkong dengan apa yang kita duk biasa buat dia. Jangan duduk terperap dengan apa yang kita duk dengar ya. Ini apa yang dia duk faham, apa yang dia duk amal, takat mana dia duk baca, kok kampung dia saja dia duk main, dia duk nampak orang pelik, dia duk nampak orang sesat. Sedangkan benda yang dia tak dengar lagi tu tak semestinya tak betul. Baca bagi banyak, dengar bagi luas. Mudah-mudahan Tuhan merahmati kita. Jadi hadis ini ringkas dan pengajaran juga jelas bahawa antara syarat untuk kita tak masuk di sini bukan tak masuk dalam erti kata tak masuk langsung lah, tapi dia masuk lewat. Kerana setiap daripada umat Nabi ni akan masuk dalam syurga, hatta orang yang melakukan dosa besar. Yang tak masuk langsung ke dalam syurga ni orang-orang yang kafir. Adapun umat Nabi, mereka akan masuk. Mereka akan masuk. Hadis ini menunjukkan kepada kita antara syarat untuk kita masuk ke dalam syurga ialah mentaati segala titah perintah dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul dan meninggalkan segala ajaran dan juga amalan yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam surah Ali Imran ayat 31 yang selalu kita baca, ada orang dia kata ayat pengasih. Dia baca, dia berkenal kat satu orang, ayat Quran pun dia buat jadi tangkal. Kan? Setengah orang dia mengaji ubat pengasih. Sihir yang paling tua dalam sejarah dunia ni sihir cerai-berai, sihir kasih. Sihir ni lah, sihir hubungan ni. Kan dalam Quran kata yufarriquna bainal mar'i waz zawji, turunnya Habil dan turunnya Harut dan Marut di Habil, di Babil, di Babylon. Turun malaikat Harut dan Marut ni antara sihir yang berlaku dalam masyarakat pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ialah yufarriquna bainal mar'i waz zawji, memisahkan suami isteri. Ada orang dia ajak, dia kata kalau kita nak bagi orang berkenan kat kita, kita baca ayat ni lah, ayat pengasih. Kan? Buat macam tu. Kalau ada gambar, ambil gambar. Kalau boleh baca depan, baca depan. Kan kul in kuntum tuhibbunallah. Kan ada hub cinta. Katakanlah wahai Muhammad. Ayat tu berkaitan dengan ayat ni. Ayat berkaitan dengan ikut Nabi. Ayat pemutus yang cerita tentang ittiba'ur rasul, ikut Nabi, dibuat ambil ayat pengasih. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta dan sayang kepada Allah, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia campurlah. Lepas dia antara talbis iblis ni, dia campur ayat Quran dengan mentera. Lepas dah baca kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, lepas tu dia kata apa? Yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek. Kan? Tuan-tuan jangan tengok macam saya baca saya balik ikut angau. Kan? Saya duduk jampi ni. Saya jampi, tuan-tuan tengok lekat. Kan? Yang hitam nampak putih, yang kelabu nampak terang. Datanglah ia pada malam, tidak malam datang pada siang, selepas subuh teringat akan dia akan aku. Baca lagu tu. 3 hari mai cari ya. Adakah dalam Islam dia kata ustaz pakai ayat Quran? Dia pakai ayat Quran tu.
Kan? Yang ni dia panggil talbis, tipu daya, belitan, dia campur aduk. Sebab itu sekarang kita tengok tuan-tuan, cuba nak dihalalkan benda-benda yang haram dengan diselit unsur-unsur agama. Benda yang haram, benda yang dilarang, cuba nak dilegalize, nak dihalalkan benda tu dengan apa? Kita masukkan unsur-unsur agama. Sebelum kita nak menyanyi, kita selawat dulu, kan? Sebelum kita nak menari, kita baca dulu Al-Fatihah. Kita mulakan majlis tari menari kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Kita tutup majlis tarian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Yang main menari pun rasa alhamdulillah, tarian Islamik. Lah ni nak jadikan benda tu Islam, kan? Dia sebenarnya dia yang nak menari, dia yang nak bergolek, dia yang nak bergenjak apa semua tu, dia nak bagi nampak okey, dia campur dengan selawat, dia campur dengan bunyi-bunyi Arab sikit, kan? Salah satu cara syaitan nak menghalalkan yang haram ni, menamakan sesuatu tu dengan bukan nama dia, kan? Satu orang kerja bank, saya pergi tukar duit raya, dia kerja bank lah. Dia kata dia nak berhenti dah 2-3 bulan ni, pasal dia dah dia dapat sumber keuangan lain. Tengah gaji duk naik elok ni, dia cerita ke saya dia nak berhenti. Dia kata nanti ustaz nak main tak ada lah dia 2-3 bulan ni. Dia nak berhenti pasal dia rasa berada di dalam dia kata dia tak boleh duduk lah, pasal dia masuk kerja dulu darurat. Tapi dia kata yang ni Tuhan memerangi orang yang terlibat dengan riba ni. Dan kita pula ni dia tak berapa berasa dosa besar sangat riba ni. Pasal dia panggil faedah. Faedah ni bagus ya? Bagus ya faedah. Pasal tu dia tak panggil riba, dia panggil faedah. Faedah manfaat. Jangan main. Duit apa abang? Duit faedah. Banyak faedah kita dapat, no? Nampak? Dia nak syaitan menari, menyanyi. Orang mungkin macam Tok Imam, kalau kita ajak, jom Tok Imam pergi menari. Weh, bagi tahuan sikit ustaz, apa menari-menari ni haram. Lepas tu kita ajak dia, Tok Imam jom hiburan Islamik. Kita nak pergi qasidah, buhlah nama-nama Arab sikit, kan? Itu imam orang. Kalau lagu ni tak apa pula. Benda kontennya, isinya sama juga. Percampuran lelaki perempuan, suara perempuan mendayu-dayu, kan? Pasal tu suara perempuan ni dia tak aurat. Suara perempuan ni dia tak aurat tau. Tapi kalau suara perempuan yang, pasal tu Quran kata wala yakhda'na bil qaul, bila cakap tu jangan duk lemah lembut. Adakah orang yang menyanyi jekah macam saya? Ada orang menyanyi yang jekah cakap derah macam saya? Tak ada, semua menyanyi. Tu imam pun dengar, sedap. Tangan duk suap nasi, kaki di bawah gedik tak sangka dah. Dia naik show, dia naik gram. Betul tak imam? Kita ada gram tak kita tengok? Gram. Bulan puasa pun gram. Pasal tu hatta kalau dia mengaji pun setengah-setengah qari'ah. Weh, qari'ah mengaji tapi dengan make up, dengan pakai tabarruj mengaji. Yang peliknya, geng-geng Pak Haji yang baru balik umrah ni, kalau musabaqah hak jantan dia tak tengok, hak perempuan tu tengok. Qari'ah ni berjenis juga. Berjenis apa tu abang? Bacaan ke apa kan? Ini semua fitnah. Lepas tu zaman Nabi tak ada benda-benda ni. Tak ada pula. Tapi mereka cuba nak bagi halal benda ni. Nak bagi orang kita boleh berasa, dia panggil istilahnya menormalisasikan, membiasakan benda-benda yang salah ni. Akhirnya orang jadi tak
Tak puas saja. Kan? Baik, dulu zaman tuan-tuan lah, bukan zaman saya, zaman tuan-tuan dia tak panggil nombor ekor, dia panggil loteri kebajikan. Siapa yang tikam loteri tu, dia buat kebajikan. Jadi lagi banyak dia beli nombor tu, lagi banyak kebajikan. Nampak? Loteri kebajikan. Salah ke ustaz? Saya buat kebajikan. Kan? Nampak? Ha? Baik, hadirin mukminin. Kemudian dalam ayat yang terakhir surah An-Nisa ayat 80, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Sesiapa yang mentaati Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan sesiapa yang berpaling daripada Rasulullah, janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Allah kata siapa ikut Muhammad, dia ikut aku. Tapi siapa yang tak mau ikut Muhammad, tak mau ikut engkau Muhammad, jangan kecewa. Jangan kecewa. Kerana hidayah milik Tuhan. Sebab itu bila kita sampaikan satu sunnah, orang tak mau ikut, bukan urusan kita. Wa ma'alaika balagh. Tidaklah menjadi tanggungjawab kepada engkau Muhammad, melainkan menyampaikan. Soal dia nak terima tak terima, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Cuma hadirin mukminin, daripada hadis ni juga tuan-tuan, kita dah semayang banyak, letih tak? Letih. Tuan-tuan yang baca Quran, semua ibadat kita merasa letih. Kita letih tau dengan ibadat ni. Last kali kita nak rasa letih. Bila kita letih ni, kita nak mengharapkan habual lah. Pasal itu dalam hadis dia kata, man sama Ramadan imanan wahtisaban. Semua harapkan pahala. Tuan-tuan, letih ni rasa terubat sikit lah bila ustaz pun baca hadis dapat pahala, dapat keampunan lebih baik daripada 84. Tak larat mengantuk pun gagah juga pasal duk terbayang 84 tahun, 85 tahun pahala besar. Orang yang paling rugi, yang paling malang dan yang paling orang kata apa menyesal, orang yang penat, letih, kan? Orang yang dah teruk buat-buat ibadat apa semua, esok dia bangkit depan Allah Ta'ala tak boleh apa. Dia macam ni ya. Kan? Satu orang kalau dia buat satu benda, dia tak ikut arahan, baik macam mana pun dia tak dapat apa. Sebagai contoh, dalam satu peperiksaan, sila jawab 2 daripada 3. Arahan simple, jawab 2 daripada 3. Dia jawab semua 5. Jawab 2 daripada 5. Daripada 5 soalan jawab 2. Tulis 2 aja jawab. Dia pun jawablah 5. Tiba-tiba dia tak dapat. Pasal apa? Arahan kata 2. Ikut arahan tuan-tuan. Orang kata 1, orang kata 2. Macam tuan-tuan semayang, kalau orang kata 2 subuh, mayang 2 subuh. Tuan-tuan buat 5, tak dapat apa langsung. Bukan dapat lebih, tak dapat apa langsung. Agama dia macam tu. Orang kata puasa sampai maghrib, tuan-tuan maghrib buka. Dulu dia cerita ada siapa tahu, dia tak mau buka, dia nak buka lepas tarawih. Dia bukan warak, dia sesat. Nabi azan. Pasal itu kita baca selalu hadis yang 3 orang tu kan, yang nak apa, nak semayang tak mau lena, nak puasa tak mau buka, tak mau menikah. Tu kira ekstrim tu. Nabi kata hang yang nak puasa tak mau buka, buka. Yang nak semayang tak mau lena, lena. Yang sampai tak mau menikah, menikah. Nabi kata orang yang paling tahu tentang Tuhan aku. Orang yang paling takut tentang Tuhan aku. Aku salat, aku tidur. Aku puasa, aku buka. Aku menikah. Faman raghiba an sunnati. Siapa yang tak suka sunnah aku, yang rasa sunnah Nabi tu lekeh, yang rasa sunnah Nabi tu tak cukup, tak sempurna, falaisa minni. Dia bukan umat aku. Hadirin mukminin, mudah-mudahan sedikit ingatan daripada saya untuk tuan-tuan. Kita teruskanlah 2 malam yang terakhir. Kita ada 27, 28, 29. Malam ni malam 28, esok malam 29, habislah. 2 malam saja lagi.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita Lailatul Qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.